muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita hari ini ialah kita ikut bicara hubungan dengan pengurusan jenazah. Tajuk yang mana sama kita hari ini ialah, kita masih dalam mukaddimah dia lagi, iaitu tajuk sakit dan kewajipan orang sakit. Dalam muzakirah kita pengertian pada pengurusan jenazah ni dalam muka yang ke-14, sakit dan kewajipan orang sakit. Hari ini kita nak kenal hubungan sakit dan kewajipan tugas-tugas kita. Nanti kita bila sakit tu gapo kita kena buat. Ini perkara yang merupakan cara hidup kita secara seorang Muslim. Bagaimana kita nak menghadapi sakit. Maka Alhamdulillah kita adalah hamba Allah yang mana Allah turun syariat kepada kita, maka kita dapat syariat Allah lah cukup elok dan cukup molek untuk menjadi pengaturan hidup kita. Alhamdulillah. Maka marilah kita tengok dalam tajuk kita ni, sakit dan kewajipan orang sakit. Kesakitan atau keuzuran sakit adalah suatu perkara yang tidak disukai oleh setiap orang. Ini benda jadi tabiat kita ataupun biasa kita tiap-tiap orang ni, sakit ataupun uzur ni tak siapa dia nak. Tak siapa dia nak sakit. Nak segar semua, nak sihat semua, nak duduk seni semua, tak rasa sakit. Itu maknanya merupakan tabiat kita manusia nak lagu tu. Tetapi dia adalah suatu kehendak dan pilihan Allah terhadap seseorang hamba-Nya yang dikehendaki olehnya dan dikasihinya. Tapi sakit ini adalah suatu kehendak Allah SWT. Allah kehendak dan Allah pilih. Ya sakit ia tak jadi dengan sendiri. Benda tak jadi sendiri. Sebab tu kita nak klik pada iman kita dan pada akidah kita. Iman kita dan akidah kita, bahawasanya setiap satu tu Allah yang menjadikan semuanya. Allah Tuhan Rabb, yang merupakan rububiyah pada Allah SWT, Tuhan yang mengadakan segala-galanya. Benda semua tak boleh jadi dengan sendiri. Bukan benda tabiat yang jadi sendiri tak. Sebagaimana yang dipercayai oleh ahli-ahli sains dan ahli yang tidak beriman dengan Allah, yang mengatakan tabiat tamacat jadi dengan sendiri. Kita adalah seorang Muslim, kita dapat ajaran daripada Allah SWT bahwasanya Allah telah menyatakan kepada kita bahawa dialah yang mengadakan dan dialah mentiadakan. Dialah yang mengada dan juga dia mentiada. Maka sakit Allah juga dengan kehendak dianya, ia terjadi dengan sendiri, yang jadi kehendak Allah. Dan Allah mesakitkan seseorang itu adalah kehendak dia, dan itu adalah pilihan dia. Pilihan dia. Orang yang mana dia pilih sakit itu adalah orang yang dia kasih. Dia pelik dengan apa yang faham oleh kita, yang kita rasa. Tuhan ni dia bila kasih dia uji hamba dia, dia bala hamba dia. Tak nak kasih dia. Masya-Allah. Sebab tu maknanya akan datang kita akan tengoklah kewajipan kita bila sakit itu nak buat lagu mana kita sebagai seorang Muslim. Maka ini nukta pertama kita nak sedar kata sakit adalah kehendak Allah dan pilihan Allah SWT, dan itulah orang yang mana Allah kasih yang uji itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal idza habba qauman ibtalahum faman sabar falahu sabru wa man jazi' falahul jaza'u. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam juzuk 5 muka 427. Nabi kata, innallaha azza wa jal idza ahabba qauman ibtalahum faman sabar falahu sabru wa man jazi' falahul jaza'. Maksudnya sesungguhnya Allah azza wa jal apabila ia kasihkan sesuatu kaum, ia ujikan mereka itu. Maka sesiapa yang sabar, maka baginya pahala kesabaran. Dan sesiapa yang bergelar gesah bersedih,
maka baginya balasan gelegesah itu. Ini dia, Masya Allah. Ini iman kita. Kita tanda iman ni. Hanya tanda oleh kita. Nabi kata sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila ia kasihkan sesuatu kaum, ia ujikan mereka itu. Masya Allah. Allah Ta'ala bila kasih satu kaum, ia uji kaum tu. Uji tu hari macam-macam. Uji tu hari macam-macam. Hal ni kita cakap hak uji sakit. Ibtalahum, Allah ujikan dia tu. Uji kita cara sekarang ni uji sakit. Dia terkadang uji dengan sakit, terkadang uji dengan nikmat. Nikmat uji juga. Nikmat uji juga. Pada tengok pula adakah suka atau tak suka. Uji dengan sakit ni adalah nak sabar atau tak sabar. Dia banyak perkara uji yang Allah SWT. Dalam bentuk uji itu banyak perkara. Sakit tubuh badan, biasanya sakit kepala, sakit otak. Terkadang atas uji saya tu bukan uji atas tubuh kita tak, uji atas anak kita. Uji juga tu. Anaknya buahnya karuk dengan apa Allah. Hak ni satu mati juga. Hak ni kita tak sakit. Tubuh sakit tapi sakit kepala, sakit hati. Sakit kepala, sakit hati. Anak karuk, anak kat debu, anak kat katong, anak gapo, macam-macam dunia hari ni. Banyak saya uji buat kita hari ni. Uji dengan melalui anak ni. Kalau uji sakit tubuh suku pula, kadang sihat tu bagi kita alhamdulillah, boleh makan, boleh jalan, boleh gapo. Tapi anak buah tu duduk dalam otak tu, dalam otak. Duk sakit otak, panik otak. Kalau tidur tak jerah, makan tak. Kerana uji atas juga. Tu nak betul uji atas tu banyak pada hamba dia. Yang mana kita cakap sekarang ni, satu daripadanya ialah uji hak sakit tubuh badan ni. Maka Nabi kata, maka sesiapa yang sabar, maka baginya pahala kesabarannya. Bila kita uji kita sakit, maka kita sabar. Kita sabar tu saya bagi pahala kita. Sebab kita kena yakin kata itu kerana Allah, dan rasa kata Allah kasih ke aku ni. Nabi duduk gitu. Jangan dia rasa kata waman jaza, siapa yang bergelah-gesah bersedih, maka baginya balasan gelah-gesah itu. Siapa gelah-gesah? Jadi aku teruk sungguh apa tewak kaku itu dia mau lain itu tak ada aku ni susah dah, duit tak ada dah, sakit pula dah, dia mau nak kaya seni, tak ada sakit apa buat apa terhezol lain kata Tuhan ni kaku nak muris itu. Tu kita orang mukmin kita tanamkanlah iman kita, kata perkara yang berlaku tu kerana Allah ada hikmatnya, kita tak tahu di sebalik tu. Maka kewajipan kitanya sabar. Kena sabar. Terima benda tu sabar. Itu dia. Nak kena dah tewi beri nak lari tak boleh. Tak ada siapa dia nak sakit ni. Tak dia nak. Tapi dia mari tu bukan dengan sendiri, dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kewajipan kitanya sabar. Sebab tu ni pahala kita. Dia kasih kita dah tu. Dia tahu pahala kita. Itu dia. Dan sesiapa yang bergelah-gesah, bersedih, maka baginya balasan gelah-gesah itu. Siapa sabar boleh pahala sabar. Dia bagi pahala sabar kita tu. Dan kalau gelah-gesah, maka kita akan boleh balasan gelah-gesah tu di atas kesalahan kita. Kita bergelah-gesah tu salah tu. Ya tak boleh kita gelah-gesah. Kita nak marah tak boleh. Nak murih tak boleh pada sakit teh-teh kita. Sakit tu, sakit ni macam-macam. Sabar. Sabar. Sebab tu kena zikir tu. Kena zikir kepada Allah Ta'ala. Bila sakit, zikir tu banyak. Tasbih tu ataupun tahlil la ilaha tu banyak. Nak buat apa tak boleh buat tu. Kaum muslimin dan muslimat yang kesian. Rasanya ada satu risalah Syekh kita keluar tu ni salah pesakit. Ini salah pesakit. Bagus kalau tiap orang milik si risalah ni, bagus. Risalah ni dia keluar waktu apa dia letak batu asas hospital di Taning Baru ni. Keluar risalah ni, maka sesiapa ada milik ni, baguslah. Maknanya di sini ada juga menyatakan hubungan dengan apa dia adab-adab bagi orang sakit. Adab-adab bagi orang sakit secara lebar panjang. Kita ni mari cara nikah kita sini.
Ni saya mari saya panjang, moleklah kalau dia mau ada milik tu boleh baca sini tengok sini. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Jadi jelaslah pada kita kata sakit kalau ke Allah, ujian Allah, dikehendak pada kita tu sabar, ada. Bila kita sabar boleh pahala. Kalau kita gelar-gesah, kita tu boleh dosa situ pula. Berdosa pula kita situ. Nauzubillah min zalik. Ya. Bala Tuhan turun pada kita ni antara tujuan atau hikmatnya ialah nak hapuskan dosa kita tu. Nak hapuskan dosa kita tu. Sebagaimana dalam hadis yang mana Syekh kita bagi dari salah pesakit ni sebagai maklumat pada kita untuk jadi maklumat dan pengalaman pada kita. Saya nak baca satu hadis ni. Kata fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alai khati'ah. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alai khati'ah. Maka seseorang hamba itu sentiasa teruji dengan bermacam-macam bala. Teruji macam-macam sentiasa. La ma yabrahul bala, sentiasa teruji semua. Pas sakit, masya-Allah sungguh. Sekadar orang jadi bisu dah. Buah hilang sutil, nak pula sutil lain pula bisu. Masya-Allah. Nah, hilang bisu. Pas hilang bisu sakit gigi buat dah. Tambah tu. Macam-macam mari. Jadi terkadang balak tu hari tu ada semua. Ya terkadang balak dah panjang semua tu dak. Supaya bawasi. Ini. Oh duk bekor semua kembang semua. Pak bawasi dia tu. Balak tu hari uji dah sabar. Ini. Pasal sefubat ah. Fubat suku pula tu suruh fubat situ tu. Bak fubat saya suruh. Tapi bila tu beri uji tu kena sabar situ. Jadi Nabi sini kata Allah ujikan, maka terkadang seorang itu sentiasa diujikan dia bala atas dia sehingga akhirnya ia sembuh atau selamat. Dan dapat berjalan di atas muka bumi itu dengan tidak ada apa-apa kesalahan atasnya. Maknanya tahu uji dia dengan maknanya dan masa uji itu adalah hikmatnya nak nak hapuskan kesalahan dia dan dosa dia kerja. Dia. Jadi dia uji lagu tu sehingga bila sembuh pun dia boleh jalan atas bumi itu dengan tidak ada apa-apa kesalahan lagi, dosa tak ada dah dia. Masya-Allah. Itu dah panjang uji tu. Masya-Allah. Kalau lah dia sembuh maka dia pun tidak ada dosa. Kalau dia mati pun alhamdulillah dosa dia pun tak ada dah. Ya nak panjang isanya orang jadi amat pak ni tak lagi kanun dan sebagainya. Satu uji yang besar itu tu. Itu dia. Baiklah, itulah makna ujian Allah Ta'ala. Terkadang ujian itu sikit pun hatta syaukah Nabi kata. Sehingga kalaulah dia terjijak duri pun dia agak sepak batu pun dia juga berdarah tumit. Berdarah pun kaki sepak batu. Dia juga ujian itu nak apa dosa tu. Masya-Allah. Sebab tu bila kita tu kena bala tu dia lari kita bergelar-gesah. Dan kita ucapkan la yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak kenakan kami ni mereka yang tu dia siap dah. Dia. Gi sepak wau celaka sungguh. Tak boleh. Celaka itu. Pas celaka supaya siapa? Supaya kita nak sepak apa dak tu bulang sepak dia aja. Batu duk molek-molek dengan atas itu sepak dia apa duk celaka apa dah. Duk murih dah. Murih siapa? Dia kita. Sebab bila sepak pak la yusibana illa ma kataballahu lana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati lagi tu, dak lagi. Nama kata lillahi tak mati, dak lagi, tak mati lagi. Mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat kita ni adalah bagi Allah, kerana Allah ni kita nak klik Tuhan. Tuhan ni kena ni Tuhan dah apa kita tu hak Allah buat. Kita nak klik Tuhan. Nawi kita ingat Tuhan semua. Sepak batu pun ingat Tuhan. Tuhan bagi rahmat, boleh minum air, boleh makan nasi pun klik Tuhan juga. Masya-Allah. Kita tak boleh tinggal dengan Allah SWT. Masya-Allah. Setiap keadaan.
Itulah kaum muslimin dan muslimah yang kesekian hubungan dengan sakit ni. Kita teruskan lagi dalam perbincangan kita, tetapi oleh kerana perkara itu adalah suatu takdir daripada Allah Azza wa Jalla, maka apakah sikap seseorang muslim yang sakit yang patut dilaksananya semasa sakitnya itu? Jadi oleh kerana perkara itu sakit itu adalah daripada takdir Allah Ta'ala, hak Tuhan tulis syahadah. Kalau itu kita ni kewajipan kita sakit ni, gapo kita kena buat? Gapokah kita kena buat waktu kita sakit ni? Ini merupakan peraturan hidup kita sebagai muslim. Wit ciwit. Perkara lagu ni dia kena tahu belaka ni. Sama ada kita mengaji agama saja ataupun mengaji samang juga apa pun dia kena tahu benda ni. Dia panggil ilmu wit ciwit, ilmu untuk apa dia cara hidup kita. Ilmu untuk cara hidup kita. Maka bila kita hidup kita sakit, nak buat lagu mana? Itu dia. Jadi antara sikap muslim dan kewajipannya semasa sakit itu ialah ni dia. Ini di antaranya. Jadi untuk tahu panjang itu bolehlah kaum muslimin dan muslimat ikhwan akhwat rujuk klik pada kitab ni boleh dah. Di salah pesakit ini dia boleh hak syekh kita edah pada beberapa minggu ya dulu. Jadi secara ringkasnya sikap kita seorang muslim bila sakitnya adalah sebagai berikut ni. Antaranya, bukan semua lagi, antara sebahagian daripadanya. Yang pertama, reda dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hal ini besar sekali. Reda dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tempat kita nak pakai ni. Kita dah belajar dah rukun iman tu ni. Yang kanenya reda ialah beriman qada dan qadar. Jangan duk nampak tu qada dan qadar tu nampak duk di Lauh Mahfuz itu. Hak benar tu tuan hidup kita, hidup jaratah kita ni. Dia berjalan mana? Ni. Bila Tuhan Tuhan bala, hak nu. Hak duk qada duk pada Lauh Mahfuz lah yang mana berlaku pada kita hari ni. Sakit kita hari ni qada dan qadar nak lagi tak boleh dah. Lah ni alhamdulillah minit lah ni kita duk di dalam majlis ilmi kita ni sihat belaka. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita tak tahu. Lepas ada setengah jam atau sejam kita tak tahu. Kalau berlaku lepas ni, ingatlah itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan kita orang muslim bila kita sakit. Pertama sekali, redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala serta sabar di atas yang demikian itu. Kita sabar. Redha dan kita sabar. Ini adalah merupakan iman kita dan kewajipan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Masya-Allah. Hadis ni molek sungguh nah. Kita nak hidup dalam otak kita, makna hadis walau tak ingat apa-apa, hidup isi dalam otak kita. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Hadis riwayat Muslim dalam rakaat 64 dan dalam dikung 2999. Masya-Allah. Mari kita faham hadis ni. Kita renungkan hadis ni dan kita buat isi ni biar dalam otak kita. Walaupun kita tak ingat, tak tahu lapar dia pun tak apa, tapi arti dia kita boleh tanam dalam otak kita, dalam diri kita. Apa Nabi kata? Maksudnya khairan bagi urusan orang mukmin. Nabi kata heran orang mukmin ni, masya-Allah. Heran sungguh orang mukmin ni. Sesungguhnya kesemua urusannya adalah baik. Masya-Allah. Kesemua kerja orang mukmin molek belaka. Orang mukmin, kalau mukmin mati semua yang molek belaka dah kerjaan dia. Heran sungguh Nabi kata kerja orang mukmin ni. Semua kerjaan dia tu molek belaka. Lah mana? Dan tidak ada yang demikian itu bagi seseorang pun, melainkan bagi orang mukmin juga. Tak ada benda ni bagi seorang pun daripada makhluk Allah ni, melainkan bagi orang mukmin. Siapa jadi orang mukmin boleh benda ni. Moleklah. Segala kerjaan dia molek. Gapo tu dia molek.
Gapo dia Nabi nak ayat? Jika dikurnianya perkara yang baik, ia bersyukur, maka adalah baik baginya. Masya Allah. Kalau Tuhan bagi kurnia rahmat dan nikmat pada dia, dia syukur, dia terima kasih pada Allah Ta'ala bila Tuhan bagi nikmat pada dia. Bah nikmat Tuhan ni, la in syakartum la azidannakum wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Ini nikmat Tuhan. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Kalau nak bila nikmat Tuhan tak habis banyak. Masya Allah. Kalau itu Tuhan itu banyak dah kurnia nikmat-nikmat dia pada kita. Bila Tuhan bagi nikmat pada kita, syakar. Orang mukmin ni syukur, terima kasih pada Allah SWT. Kalau bagi harta, dia syukur atas harta dia. Syukur bagi harta tu, iaitulah dia tu belanja pada kebaikan, tak belanja pada keburukan. Itu syukurnya. Ada. Tuhan bagi nikmat apa? Macam-macam. Hak ni hak nikmat, hak terkadang kita terasa nikmat tu bagai baru boleh kita rasa nikmat dah. Hak duk tubuh kita sokmo dah, tak ada berasa kata kita ni. Hak duk tubuh kita, halkat tubuh sokmo ni. Hak baru boleh tu duk berasa. Baru boleh kereta, baru boleh tu, boleh ni, dapat tu, dapat ni, dapat kereta. Anak habis ngaji dulu, habis cuk ngaji. Baru boleh tu. Suka hati tu. Syakar. Bila boleh nikmat, Nabi kata, orang mukmin itu syukur. Fakana khairallah, maka adalah kebaikan bagi dia. Kebaikan. Bagi tu kalau lah bukan orang mukmin, dia nak syukur siapa bukan orang mukmin? Syukur pada tewada, syukur pada sing saksit. Kau bukan orang mukmin, tak pakai apa-apa tu. Bagi ni tak ada kebaikan ni, mereka bagi mukmin ya. Sampai di mukmin boleh benda ni. Tak di mukmin tak boleh. Tu dia. Jadi orang mukmin bila dapat nikmat Tuhan bagi, dia syukur pada Allah. Fakana khairallah, maka adalah baik baginya. Dan jika ditimpanya perkara yang buruk, ia bersabar. Masya Allah. Kalau timpa benda buruk, sakit, uzur itu ni, dia sabar, maka adalah baik baginya. Fakana khairallah juga. Sabar, jadi kebaikan pada dia. Orang kafir kalau sabar, tak boleh apa agak dia. Tak boleh apa. Ini maknanya ya halangan besar. Kekufuran adalah halangan besar daripada segala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Halangan. Sebab tu mana kita orang Islam ni bawa risalah samawiyah, risalah langit ni, dia kena menyapa pada kafir ni. Kena menyapa. Kita taksir sebenarnya. Kita suka tak banyak lagi kita ni. Terhawi dah otak kita, kesenangan kita, ilmu kita, kemudahan pada kita, ada banyak-banyak. Tapi bak ni kita tak syukur sepenuh lagi pada Allah. Kalau kita syukur sepenuh, kita hendak menyapa juga pada kafir tu. Tak sepenuh, bukan kata kita tak langsung, ada juga. Tapi tak sepenuh kita. Tapi alhamdulillah rasa hari ni kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada TV Bancung. Hari ini kita boleh syukur. TV Bancung pertama, lepas tu ada TV lain lagi. Pertama kali Bancung 24 jam tu. Sekarang ni terkadang kafe pun dia terima benda tu. Tu maknanya boleh menyapa juga ajaran Islam tu melalui TV. Sebab tu maknanya kita ni paling kurangnya, kalau ada saing kita hak siar tu, tanya dia atau rakyat dia cuba buka TV Bancung dengar tu. Tu. Tak kau cari Islam, nak masuk Islam, aku nak tahu Islam, aku coba buka TV Bancung. Kan bahasa siar, 80% bahasa siar. Dakwah kita dah tu. Paling kurang kita boleh menyapa tu. Kita boleh menyapa dari jauh tu dengar. Kita nak sapa tak nak, rakyat yang suka TV tu. Tak apa dah tu, insya-Allah. Mana masuk sebelum kita bersyukur. Tahu lidah kita, nikmat lidah kita boleh royak ke dia. Tahu otak kita tak ada duk gila apa dak, kita pandai boleh royak ke dia. Syukur dah tu, insya-Allah. Kau ada nipi-nipi, kau ada halo-halo. Dan kita terima kasih banyaklah kepada TV Bancung tu. Hatta kita di kalangan Islam sendiri pun hak tak biasa kenal sunnah melalui TV Bancung. Masya-Allah, alhamdulillah. Mujurlah. Sebab tu masya-Allah Tuhan bagi TV Bancung ni. Sebab tu yang buat masjid perakat apa hari ya, boleh juta-juta dah. Nak beli perahu otak rebah, sebentar je boleh. Masya-Allah. Ini mana rahmat Tuhan turun. Kita terima kasih. Baik.
Inilah maknanya tidak ada benda ni melainkan bagi orang mukmin. Nabi kata alhamdulillah, kita bersyukurlah pada Allah SWT yang mana dapat hidayah dan taufik pada kita jadi orang mukmin. Mukmin muslim insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang pertama sekali kewajipan ataupun tugas kita orang muslim bila Tuhan tu uji kita, pertama sekali ialah kita tu redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu taala dan kita sabar di atas perkara tu. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungan dengan sabar saat ini bila Tuhan uji dan kita redha dengan qada dan qadar. Nabi kata inna izamal jaza ma'izamil bala. Masya-Allah. Tuhan tak supa sungguh dengan makhluk. Inna izamal jaza ma'izamil bala wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhtu. Nabi kata inna izamal jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu adalah bergantung pada besarnya ujian. Besar balasan Tuhan itu gantung pada besarnya ujian. Kalau ujian itu besar, Tuhan turun bala pada kita. Ada bala yang besar. Maknanya bila kita sabar, kita boleh banyak pula pahala. Banyaknya balasan berkata pada besar ujian. Besar ujian, besar bala, berat bala, kau banyak pahala bila kita sabar. Bila kita sabar. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah apabila ia kasih pada satu kaum, ia mengujikan mereka itu. Sifat mukhalafat ta'ala al-hawadith ni dah. Tak supa sungguh-sungguh dah. Kita dah mengaji dah sifat 20 tu, mukhalafat ta'ala al-hawadith. Tak supa makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita klik pada ayat Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Sini tak supa dah. Kita kalau kita kasih pada seorang daripada saing kita, hamba kita, daripada keluarga kita, pada adik kita ataupun ikutlah kawan kita, kita buat gapo pada saing kita kalau kita kasih. Baru ni hari wan apa dah? Valentine. Pakak kasih buat gapo? Hadiah bunga. Hadiah bunga hari Valentine, hari pakak kasih. Demo tu. Cara demo tu lah. Maknanya bila kasih seorang hadiah bunga. Kalau tak bunga pun, bukan hari tu hari lain kita kasih seorang, kita beri bagai pada dia, kita hadiah pada dia, kita gapo. Tuhan tak suka tu lah mana? Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah apabila dia kasih satu kaya ujikan mereka tu, dia uji, dia sakit, dia bala. Ni tak makan dengan otak kita ni, tak makan cerak dah, tak masuk kasih patut ni sakit. Kasih mana? Kasih ni sakit, ni sakit perut, sakit kepala, sakit hati, sakit luka ke apa, bekak ke ni, saya kasih. Tak nak percaya dengan otak tu. Tak percaya dengan otak tu. Sebab tu kita kena klik pada iman. Bila iman kita, Nabi kata Tuhan bila kasih seorang dia bala apa orang tu, ya, kita nak ya. Itu iman kita. Itu iman kita dah. Ada. Mana bagian ni kalau ayat kafir tak percaya ni. Mana ada atas dunia ni bila saya kasih pada orang kaki katak kepala dia. Kasih pada orang ni katak pada tanda tu kasih. Bukan, kita tak terima macam tu. Tuhan kasih kita, Tuhan bala kita. Otak manusia tak terima. Tapi inilah Allah SWT yang bersifat tak serupa makhluk. Dia kasih pada hamba dia, dia uji hamba dia, dia bala hamba dia. Kalau itu siapa sabar, boleh pahala sabar. Siapa dia duka cita, gelar kesah, dia akan boleh kesalahan gelar kesah dia tu. Itulah dia. Kalau itu kita nak lari tak boleh. Bila bala Tuhan turun nak lari tak boleh, hak kita kanak tak sapa kita kanak, hak kita tak nak lari tak lepas,
maka kliklah kita pada qada dan qada Allah Ta'ala, maka kita tu adalah bersabarlah. Di situlah bersabar. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagai nuktah pertama atau perkara pertama yang merupakan kewajipan kita bila kita sakit. Bila sakit ini kita sedia lah, ni dah sihat lagi. Bawa sakit mek ni mi bakar dah. Mi bakar. Biar ada dalam otak kita bila sakit mek ni mi bakar. Ada. Inilah kita bersepakaian kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itu yang pertama. Yang kedua, daripada kewajipan ataupun sikap seorang muslim bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah husnuzan. Husnuzan. Husnuzan ialah elok sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila teruji, kita kena husnuzan dengan Tuhan, kena elok sangka dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu harapan baik bahawa Allah memberi rahmat kepadanya. Itu dia. Bila teruji, kita nak suka baik dah. Tuhan bagi rahmat kita. Tuhan bagi rahmat kita. Tuhan bagi nikmat kepada kita. Ada. Bala merupakan nikmat kepada kita. Jadi sebagaimana hak kita duk dengar hak dalam TV lah gapo hak sia dak kata ni, wikrit happen oka. Ada. Wikrit tu jadi oka. Kita ni adalah ujian Allah bala adalah merupakan rahmat Allah pada kita. Rahmat Allah pada kita. Jangan duk murih di atas perkara yang berlaku pada kita. Ini kita nak tanya taruh, cadai taruh buah dalam tubuh kita. Bila sampai masa kita boleh pakai benda ni. Sampai masa kita boleh pakai. Lah ni alhamdulillah kita ada nikmat, kita syukur. Dalam lah ni kita duduk dalam kata in asabathu sarra sakar. Bila kita dapat kebaikan benda baik, kita syukur. Duduk situ dah ni. Sebab kita siap lakar. Mata kita tak sakit, telinga kita tak sakit, gigi tak sakit, gapo sakit. Alhamdulillah. Gunakanlah benda ni sebagai syukur. Guna mata baca Quran banyak-banyak. Guna mulut saya bagi tu zikir banyak-banyak. Guna telinga kita tu dengar benda baik banyak-banyak. Dan sebagainya. Itu maknanya kita syukur kepada Allah SWT. Saya bagi duit pada kita, kita buat kebajikan, kita sedekah, kita jamu orang dan sebagainya, ikut kemampuan masing-masing lah tu. Itu dia. Kalau gitu, yang kedua ni, bila teruji itu kita kena husnuzan. Ialah sengka, elok sengka dengan Allah SWT. Kena suka molek dengan Tuhan. Kena suka molek dengan Allah. Iaitu harapan baik bahawa Allah memberi rahmat kepadanya. Di situ. Maknanya husnuzan, ya telah kita harapkan baik Tuhan itu akan bagi rahmat kepada kita. Kita tak ada bersalah Tuhan dak. Tak ada bersalah Tuhan dak. Tak ada takwil apa dak. Tak ada takwil kok tu ni dak. Tak kata buat apalah gitu, apa dak dah. Maknanya kita ni apa ya? Redha dengan qada dan qadar Allah SWT. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang merupakan sunnah Nabi kita ajar kita bila kita sakit kena husnuzan. Nabi kata la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Hadis riwayat Muslim 281 dalam dikun 2877. Nabi kata la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Maksudnya janganlah mati seseorang kamu melainkan ia elokkan sangka dengan Allah SWT. Mana kalau kita sakit, janganlah kita mati melainkan kita doakan kita husnuzan. Husnuzan dengan Tuhan. Kata itu adalah Tuhan bagi rahmat pada kita. Kalau tak bagi rahmat kita atas dunia pun akhirat. Lepas mati kita bagi rahmat. Itu sebagaimana nuktah yang tiga ni dia dekat-dekat dengan yang kedua ni. Ada hubungan rapat dengan yang kedua ni. Dalam husnuzan, di samping itu adalah sebagai yang ketiga kewajipan kita waktu kita sakit itu ialah ia himpunkan perasaan hatinya antara khauf, takut dan raja harapan. Jadi bila kita sakit itu kita himpunkan perasaan hati kita ni antara khauf, takut dan raja harapan. Lah iaitu
ia merasai takut azab dan siksa Allah di atas kesalahan-kesalahan yang ia telah lakukan dahulu, serta ada harapan rahmat Allah dan keampunannya, dan dikehendaki rajak harapan itu lebih tinggi daripada khauf. Ini penting ni, ini penting. Satu nukta penting. Ya memanglah terkadang kita ni kita hidup ni tak sunyi pada kesalahan dan dosa yang mana kita kerja. Mungkin saat-saat terakhir itu kita sedar, kena salah banyak ni, dosa banyak dia sakit ni. Dosa banyak ku ni sakit ni. Bagaimana ni? Tu khauf. Takut azab Tuhan, takut azab Tuhan ni. Hak tu pun nak ada waktu sakit. Di samping tu kena buat, kena capur. Capur apa? Ar-raja, harapan ada rahmat Tuhan. Sakit kita, memang kita sakit dan kita ada salah dan kita bertobat, takut pada azab Ta'ala, takut lepas mati, esok lepas nak mati kau sakit tu esok nak. Takutlah azab Tuhan tu, esok kubur lagi, esok neraka lagi, aku gitu habis dah tinggal, tapi tengok aku dah lah, aku sorang dah aku tu. Tu kita bimbang itu takut. Dalam Islam tu usai takut semacam mati dengan hal keadaan kita tu berduka cita. Usai juga situ. Sebab tu hipun antara perasaan takut dengan ar-raja, harapan. Masya-Allah. Tuhan rahmat. Tuhan rahmat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan ada sifat Rahman ar-Rahim, sifat rahmat. Rahmat dunia dan rahim akhirat. Dan dalam hadis Nabi bahasanya Allah SWT yang bagikan sifat rahmat dia, sekatuh rahmat, dia bagikan rahmat dia tu kepada, rahmat dia bagi pada 100 juzuk. Rahmat Tuhan itu saya bagi 100 juzuk. 1 juzuk dia hantar ke dunia ni. Yang mana ada rahmat kita, orang tu kaya, orang tu seni, orang tu gapo semua tu, sehingga menate pun dia kasih pada anak dia tak boleh kena kuku tahan anak dia tu, rasa kasih menate semua tu hasil daripada 1 juzuk rahmat yang mana Allah hantar turun dia pakai atas dunia ni. Masya-Allah. Dia pakai atas dunia ni. 1 rahmat, 1 juzuk pada rahmat Allah Taala. Hak 99 lagi tercadang kepada hamba dia untuk akhirat. Masya Allah. Cuba kita tengok rahmat Tuhan. 99 juzuk lagi tercadang untuk hamba dia di akhirat esok. Kalau itu kita waktu kita sakit saat ni tu, dalam keadaan kita tu takut azab Tuhan kita, kena ingat pula rahmat Tuhan taruh kita 99. InsyaAllah kita takut kepada neraka dan insyaAllah kita akan jumpa dengan rahmat Tuhan. Sebab Tuhan ada 99 rahmat lagi tu, 99 juzuk lagi. Kalau 1 juzuk saja pakai atas dunia ni, kita dapat tengok dah gapo rahmat atas dunia ni. Kita tengok dah. Hak 99 lagi tu untuk pakai di akhirat esok. Kalau tu kita ni walaupun dosa banyak dah pun kita bertaubat harap rahmat tinggi daripada kita khauf, daripada takut waktu kita sakit tu. Ini senjata kita. Ini adalah alat kita untuk kita pakai waktu kita sakit. Duduk situ ni orang mukmin, kena ingat benda ni. Taruh dalam tubuh kita benda ni. Bila sakit pak, mari al-khauf war raja, capur. Dan ar-raja tinggi lagi. Tinggi lagi. Harap rahmat Tuhan tu tinggi lagi daripada neraka, daripada azab neraka. Itu dia. Masya Allah. Inilah ajaran Allah SWT. Supaya kita pun duduk sakit pun tenang hati, tak ada gelar kesah, tak ada gelar kesah. Udah itu duduk gelar kesah dengan neraka, dengan azab neraka apa, azab kubur, sepit kubur, gelak kubur apa, duduk nampak tu tak tahu. Aduh, duduk berada pula sini. Bila ingat rahmat Tuhan, Masya Allah, Alhamdulillah, kita senyum, kita suka akan berata rahmat Tuhan tu, rahmat pada hamba dia. Tengoklah atas dunia ni 1 juzuk pun boleh katakan rahmat banyak dah pada makhluk ni. Apa lagi 99 juzuk cadai untuk hamba dia. Cadai untuk hamba dia. Tengok Tuhan dengan hamba dia tu bukan mudah. Cadai sana. Riwayat pada Anas radhiyallahu anhu,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduk qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Tengok, masya-Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithl hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Masya-Allah. Hadis riwayat Tirmizi rakam 984. Masya-Allah. Hadis ini menenangkan hati kita. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa seorang pemuda yang sudah hampir mati. Nabi masuk pergi jumpa mengiziarah seorang pemuda dekat nak mati dah. Dekat nak mati. Orang muda, Nabi pergi ziarah orang muda. Masya-Allah. Kebetul hak sakit tu orang muda. Dan hadis ni siapa kita? Ini orang kata orang muda kita memang kita tahu orang muda orang bising nak keling bising gapo ada macam-macam muda tu. Bila Nabi masuk ke ziarah dia, Nabi tanya dia, maka baginda bersabda, apakah perasaan yang engkau dapati? Merasa gana munduklah ni. Nabi tanya dia, merasa gana. Nabi tanya perasaan jiwa dia. Perasaan jiwa seorang pemuda yang sakit tu, perasalah mana mu? Jawab pemuda itu kata, wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Jawabnya, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya berharap kepada Allah. Ni rajak. Ni rajak. Arjullah, saya berharap pada Allah. Ni rajak. Harap rahmat Tuhan. Dah harap rahmat Tuhan. Dan sungguhnya saya takut dosa-dosa saya. Ni khauf. Ni khauf. Aku harap Tuhan dan aku takut dosa ni. Aku takut dosa aku tapi aku harap Tuhan. Masya-Allah. Ini adalah sifat pemuda tu. Inilah beri pengajaran pada kita. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhimpun dua perkara itu di dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti begini, malaikat Allah memberi kepadanya mengikut apa yang diharapnya. Masya Allah. Dan Allah menyelamatkan dia daripada apa yang ditakutinya. Masya Allah. Duk pada pemuda ni kita nampak dah dua perkara duk dia ni. Satunya dia harap ar-raja, rahmat Tuhan. Yang kedua al-khawf, dia takut dosa dia tu daripada nak masuk neraka-nya. Karena itu Nabi kata, tidak berhimpun dua perkara ini. Tak berhimpun dua perkara ni, rajak dan khauf ni, di dalam hati seseorang hamba dalam keadaan seperti begini. Tak berhimpun dua perkara dalam hati seorang dalam keadaan yang seperti begini, duduk dekat nak mati ni, sakit begini ni, tak berhimpun dua perkara ni pada seorang, malaikat Allah memberi kepadanya mengikut apa yang diharapnya. Masya Allah. Mereka Allah akan beri kepada dia gapo yang dah harap. Dia dah harap gapo dalam hati dia, dia harap apa? Harap rahmat Tuhan. Saya akan beri ke dia. Dan Allah menyelamatkan dia daripada apa yang ditakutinya. Masya Allah. Allah akan selamatkan dia daripada takut. Dia takut gapo? Takut dosa dia masuk neraka. Allah selamatkan benda tu. Maknanya kita bila sakit di kanak kita dua-dua ni kena mari. Ini adalah kita. Ar-raja wal khauf. Harapan rahmat Tuhan dan takut azab Tuhan. Noi mari dua-dua tu. Bukan rajak saja, bukan khauf saja. Dua-dua mari. Hak kita harap tu Tuhan akan bagi, hak kita takut tu Tuhan jauhkan kita daripadanya, insya-Allah. Inilah ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap kita hamba Allah dan setiap kita mukmin yang mana kita tidak boleh ikut benda ni dan ikut sunnah ni. Hak ni adalah hati masing-masing. Kita taruh dalam tubuh kita masing-masing. Boleh kita pakai. Karena kita nak lagi tak lepas benda ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Perkara yang merupakan penting kepada kita
Daripada pertama tadi redha dan qada Allah, dan kita husnuzan dengan Allah Taala, dan dalam husnuzan juga masuk ar-raja, masuk ar-raja harapan, dan juga al-khauf takut pada azab Allah Subhanahu taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita pergi satu noktah lagi, sebagian padanya adalah hubungan para mukmin kita sakit juga, ketiadaan cita akan mati. Ini besar juga ni. Ketiadaan cita akan mati. Jangan duk nak mati. Matilah cepat, sakit tak dah ni. Tak boleh. Ketiadaan cita akan mati. Tak boleh nak cita mati. Tapi mati-mati bangaklah. Kita orang mukmin tak ada sifat tu. Kafir ya ada sifat tu. Terkadang kafir suruh pocok ubat mati cepat. Boleh ke tak bawa cocok ubat mati? Tak boleh. Dia bunuh juga tu. Dia redha belaka dah. Suruh tubuh pun redha, adik-adik pun redha belaka dah. Bawa pocok. Boleh tak? Tak boleh. Islam tak boleh. Bunuh, dia panggil bunuh tu. Nak cepat yang sakit bunuh, tak boleh. Jadi kita sakit ni tak boleh nak cerita nak mati. Mati cepatlah, tak sedok dah. Tak boleh. Maka tiada harus seseorang itu bercita-cita akan mati. Tak harus. Tak boleh cerita mati. Nak mati, tak boleh. Bukan suruh kita cerita nak mati, tapi suruh kita ingatkan mati. Ya beza dua tu. Kena ingatkan mati, tapi bukan suruh nakkan mati. Dah mati pun tak usah mati kita, tapi waktu sakit tu nak mati. Tak boleh. Walaupun berat kesakitannya, walaupun sakit teruk pun tak boleh nak mati. Nak mati sah tak boleh. Riwayat pada Ummul Fadli radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala al-Abbas wa huwa yashtaki fatamannal maut. Ya berlaku jadi cerita dulu, berlaku jadi ajaran pada kita, dan nak jadi tubik hadis Nabi ajar kepada umatnya. Fatamannal maut faqal ya Abbas ya amma Rasulillah la tatamannal maut in kunta muhsinan tazdadu ihsanan ila ihsanika khairul laka wa in kunta musian fa in tuakhkhar tasta'tib khairul laka fala tatamannal maut. Hadis riwayat Imam Ahmad juz 6 muka 339. Kita tengok satu hadis ni sebagai akhir pada kita. Maksudnya Nabi kata, riwayat pada Ummul Fadli radhiyallahu anha katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia sakit. Masya-Allah. Nabi masuk jumpa bapa saudara dia, Abbas. Pak dia sakit. Abbas sakit ni. Abbas terkenal lah Abbas ni. Dan dia bercita-citakan tambah ya seka dah dalam muzakirah kita jatuh ya seka tu. Tambah lepas lecah tu tambah ya seka. Dan bercita-citakan mati. Masya-Allah. Ia berlaku pada sahabat pun. Dah sakit teruk-teruk rasa nak mati, mati cepat. Bila dia nak mati tu, Nabi tahu benda ni, kata cita mati, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Nabi kata pada Abbas, wahai Abbas, wahai bapa saudara Rasulullah. Nabi kata pada Abbas, wahai Abbas, wahai bapa saudara Rasulullah, daya ni dah. Janganlah engkau bercita-citakan mati. Nabi kata, jangan cita mati tu. Jangan nak mati. Jika engkau itu orang baik, lalu ditakhirkan akan hidup. Kalau engkau tu orang baik, orang molek, kalau orang molek, patu teh tu panjang umur semula, dapat akan menambahkan kebaikan kepada kebaikan engkau yang telah ada dulu. Kalau teh panjang umur semula, boleh buat kebaikan tambah daripada awak dulu tu. Dulu kebajikan belum dah sakit tu ada dah banyak dah. Lepas tu teh bila sakit panjang umur pula, boleh buat kebajikan tambah tu pula. Tu sah dah nak mati sangatlah. Lah, ni kan dah matilah. Ni. Semoga teh sembuh. Boleh kebajikan pula, boleh tambah kebajikan pula. Ada orang kadang tengok, nampak tak ada harap apa mati dah ni. Belagah kereta gitu gini dan sebagainya. Jadi pecah gitu hati dan sebagainya. Buang apa mas nak kau pot ke apa macam-macam. Tak ada harap apa dah. Tubik tak kok mulut dan sebagainya. Tak panjang umur yang lagi. Boleh buat kebajikan pula. Sebagainya.
Jika engkau itu orang baik lalu ditakhirkan engkau mati, akan menambahkan kebaikan kepada kebaikan engkau yang telah ada dulu, tambah kebaikan pula. Maka itu adalah lebih baik bagi engkau, lebih baik bagi engkau daripada engkau mati. Kalau engkau mati habis kat tu, tak tambah dah. Dan jika engkau itu orang yang buruk, kalau mutaga jahat, orang yang kijau keburukan, maka ditakhirkan engkau mati. Kalau tu hidup tambah lagi, tak mati lagi. Lalu engkau minta maaf, keampunan daripada kesalahan engkau, adalah lebih baik bagi engkau. Tak panjang pula. Lepas tu engkau boleh minta ampun Tuhan. Mula buat kebaikan pula lepas tu. Sekadar mati kan itu. Maka janganlah engkau bercita-citakan mati. Kau jangan cita mati. Jangan nak mati. Dia Masya Allah. Jadi maknanya bila kita sakit, jangan cita nak mati. Tak boleh mati. Dan jika seseorang itu terpaksa juga bercita-citakan mati, kalau terpaksa juga, tak boleh tu mati dah ni. Mati baik mati dah. Kalau lah siapa sakat tu mati, Islam ajar kita lagi. Kata mana? Maka nak dia berdoa mengikut sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh berdoa ni. Bukan kalau nak mati, matilah mati doa ni. Lah ana. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, la tamannayanna ahadukum al-maut min darrin asabahu fa in kana la budda fa'idan falyakun Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis riwayat Bukhari rakam 5671. Masya-Allah. Cukup molek. Hak ni kena ngapal ingat doa ni. Tiap-tiap orang ngapal ingat doa ni. Doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Panok ya. Dak lagu aduh matilah mati oleh. Doa ni Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi maksud hadis ni, jangan bercita-cita seseorang kamu akan mati kerana bala yang menipanya. Jangan cita mati. Kerana bala tipu kita, jangan cita nak mati. Sekiranya tidak dapat juga daripada berbuatnya. Tak dapat, tidak nak mengelak, tak boleh dah. Sakit itu berdoa ni. Matilah supaya begitulah. Tak boleh juga buat guna. Maka hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu terlebih baik bagiku. Ni dia. Hiduplah aku kalau hidup itu lebih baik. Pokoknya nak baik. Dan matikanlah aku ni sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Kalau mati itu lebih baik, dimati. Bukan tak nak mati macam ada. Kaya Allah wiku hidup, kalau hidup tu adalah baik bagiku. Ya Allah, mati kalau aku ni, kalau mati tu lebih baik. Pokoknya nak mana molek, hak mana baik. Kalau baik hidup, kalau baik mati. Duduk situ kalau lah tak boleh berdoa. Tak boleh berdoa. Nak berdoa ke mati itu. Jadi, itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan beberapa adab, beberapa kewajipan ataupun tugas kita bagi orang yang sakit, dan semua ini merupakan persiapan kita dan cadangan di kita masing-masing. Kalau kita jumpa dengan perkara ni, maka kita beramallah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, sikit sebanyak hubungan dengan sakit dan kewajipan orang sakit yang dapat kita bersama pada hari ini. Baiklah, habis kita tu sebagai sikit sebanyak kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebagai maklumat tambah, sebagai maklumat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, pada 2 minggu yang lepas adalah Yayasan Anak Yatim Munikik di Kampra kita Nabujo tu telah buat kenduri untuk dapat khairat kebajikan buat sekolah anak yatim. Maka pada minggu yang lepas setelah lapor dah pendapatan ataupun khairat yang kita dapat minggu yang lepas tu 1,937 bat, 1,937,753 bat pada minggu lepas. Alhamdulillah, hidup mari lagi. Maka hari ini sebagai akar terakhir hak dapat semalam. Tak apa hak pagi ni lagi nah. Pagi ni ada lagi. Masalah alhamdulillah dengan anak yatim, masalah banyak kita tu
bagi sokongan untuk anak yatim. Alhamdulillah. Akal hak semalam ni ialah 2,73,832 kok. 2073,832. Tu mudah. 2073,832. 2,73,832 kok. Akal hak akhir sekali semalam. Tak campur dengan hak pagi ni lagi. Pagi ni ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang mana pihak kanak-kanak makan letak pau tu 3 juta. Alhamdulillah kita boleh 2/3. Setiap tahun. Ada. Akal duduk sama kita ni 2073,832. Jadi akal semua tu molek belakang dah cuma kosong ada sekor tu. 2-0. Dia pasal tak usia akal kosong tu. Kanak-kanak makan sebenarnya tak usia akal kosong. Nak hidup paling kurangnya supaya akal 2 tak pay tu. Tu dia. Supaya akal 2 tak pay tu. Jadi 2273,832 dulu. Tak masuk hari ni. Dah. Awak dia tak apa tu. Alhamdulillah dah. Kita rasa gembira. Akal 2 akan naik insya-Allah. Kalau kita semua ni pakak-pakak sokong-sokong, pakak-pakak wayak-wayak lagi, dan banyak lagi orang nak wi, dia tak ada nak wi hari tu. Dan sebagai maklumat, hak harta masuk bank itu 30,000 lebih. Alhamdulillah, 30,000 lebih masuk bank dia. Dan mungkin ada lagi kesapa lagi pada kita insya-Allah. Ya anak yatim semua ni, maknanya kalau kita nak kira anak yatim tu, tak padah tempat kita itu. Beribu anak yatim kita di Selatan kita ni. Tapi kita ada sikit-sikit yang baru. Jadi ada sekolah sebagainya. Dan bila ada lagi orang nak riayah tu, boleh kita tu pakak-pakak tanggung, pakak-pakak pera, pakak-pakak jaga. Dan sebagai maklumat, sekolah kita tu bukan hanya untuk anak yatim saja, dak lah. Bukan anak yatim pun kita akan buka bersama. Wa'ala kulli hal, pada pokoknya itulah yang mana Allah bagi rezeki kepada kita daripada anak yatim, daripada kaum muslimin dan muslimat, dan pihak kanak-kanak komuniti, kanak jawatan kuasa, banyak terima kasih kepada setiap mereka yang telah beri saham kepada haburan anak yatim. Tak kiralah sama ada pesen mutu besar kata buruk baru ni, dan apa sikap fukau pada baru ni, dan orang lain lagi yang dah sapa, dia beri sumbangan hak jauh dan hak dekat, maka pihak jabatan kuasa wakil pada saya ni untuk bagi terima kasih sekali lagi pada pihak yang telah beri habuan sebagainya, dan juga pada mereka yang tak mampu nak bagi, minta mereka tu hanya berdoa, tak apa dah, tak kuasa tu, berdoa untuk dia maju kepada kita umat Islam semua insya-Allah. Itulah sikit sebanyak untuk maklumat pada hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasajma'in. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.